Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam awal dagangan, euro merusuk dipengaruhi oleh statistik suram mengenai sentimen di kawasan euro dan Jerman. Penunjuk jatuh di bawah anggaran penganalisis sekaligus memberi tekanan kepada mata wang tunggal Eropah. Di samping itu, pedagang mencerna data mengenai inflasi Jerman. Inflasi tahunan di negara ini mencapai 6.4% pada bulan Jun, sepadan dengan keputusan awal dan ramalan penganalisis. Pada asas bulanan, inflasi Jerman meningkat sebanyak 0.3%. Keadaan yang agak stabil sedemikian membolehkan Bank Pusat Eropah menaikkan kadar faedah lagi. Kemudian permintaan untuk aset berisiko pulih dengan euro mencecah paras tertinggi baru sebulan dalam sesi Asia. Bercakap tentang pound British, keadaannya adalah serupa. Kadar pengangguran UK meningkat manakala gaji UK meningkat lebih daripada jangkaan ke tahap yang dikatakan oleh Governor Bank of England Andrew Bailey sedang memacu inflasi. Dengan latar belakang ini, pengawal sela tidak mempunyai pilihan selain terus menaikkan kadar faedah. Sebelum kita ke analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Semua mata tertumpu pada ucapan Andrew Bailey dan laporan kestabilan kewangan BOE. Tumpuan pengawal sela terhadap usaha menentang kenaikan inflasi berkemungkinan akan memacu pound sterling sehingga ia menjadi jelas bahawa ekonomi sedang menjunam ke dalam kemelesetan. Kemudian mata wang British dijangka jatuh. Di samping itu, pedagang harus memberi perhatian kepada data inflasi Amerika Syarikat. Perlu diberikan perhatian bahawa statistik pasaran buruh minggu lepas menunjukkan kelembapan dalam pertumbuhan pekerjaan Amerika Syarikat. Oleh itu, data hari ini mengenai inflasi boleh menjadi penentu. Pakar ekonomi meramalkan kenaikan 3.1% dalam harga pengguna untuk tahun berakhir pada bulan Jun yang akan menjadi tempoh bertenang daripada kenaikan tahunan sebanyak 4% pada bulan Mei. Dari segi bulanan, harga pengguna Amerika Syarikat diramalkan meningkat 0.3% pada bulan Jun, meningkat daripada kenaikan bulanan 0.1% yang dilihat sebulan yang lalu. Tambahan pula, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap CPI teras Amerika Syarikat yang merupakan pengukur kepada inflasi yang menjadi pilihan Rizab Persekutuan. Pakar ekonomi menjangkakan harga pengguna terasa meningkat sebanyak 0.3% bulan ke bulan pada bulan Jun. Pada asas tahunan, CPI teras dianggarkan meningkat sebanyak 5.0%, bulan lepas berbanding 5.3% pada bulan Mei. Harga pengguna teras yang lebih tinggi akan mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah selanjutnya. Menariknya, terdapat kebarangkalian tinggi bahawa Fed akan menaikkan kadar sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat seterusnya yang dijadualkan pada 26 Julai. Pada musim luruh, pengawal sela dijangka mengumumkan satu lagi kenaikan suku mata. Berlatar belakangkan keadaan ini, dolar Amerika Syarikat mungkin memulihkan beberapa kerugian yang ditanggung minggu ini berbanding euro dan pound British. Dari sudut pandangan teknikal, pasangan euro-dolar telah mencecah paras tertinggi baru satu bulan, tahap 1.1016 bertindak sebagai sokongan. Pada tanda ini, saya syorkan untuk membuat pembelian sekiranya berlaku penurunan diikuti dengan false breakout. Sekiranya berlaku lantunan, pembelian boleh dipertimbangkan di 1.0981. Jika euro meneruskan kenaikan, false breakout di 1.1053 akan mencipta isyarat jual. Sebagai alternatif, penjualan akan relevan di rebound di 1.1090 dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penyatuan di atas 1.1053 pada separuh pertama hari ini tidak mungkin menjana isyarat beli yang kukuh kerana tidak jelas apakah data inflasi. Lagipun, pembelian sebelum pengumuman statistik penting adalah terlalu berisiko. Sementara itu, mata wang British telah mencapai tahap 1.2659. Jika harga menembusi di atas paras ini, kemudian didorong oleh kenyataan Andrew Bailey, sterling berkemungkinan besar akan meneruskan kenaikan harganya. Jika harga mengatasi 1.2966 dan mengujinya dari atas ke bawah,
jumlah pembelian akan meningkat lagi. Dalam kes ini, pasangan pound dolar dijangka meningkat lebih tinggi sehingga 1.3007 dan mungkin 1.3046. Pada tahap 1.3046, pedagang disyorkan untuk menjual di rebound. Penjualan di 1.3007 dan 1.2966 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Sekiranya berlaku lonjakan dalam inflasi Amerika Syarikat, sterling berkemungkinan akan memasuki pembetulan menurun, kemudian meluncur ke 1.2927 dan 1.2887. Pada tahap 1.2887, pembelian di rebound adalah satu keputusan yang bijak dan ia bergantung pada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.2927 akan relevan hanya di false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.